semua, Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. So kepada siapa yang baru saja menonton e-tuition, saya nak kenalkan diri, nama saya Miss Ash dan saya mengajar Sains tahun 6. So sepanjang video tahun 6 ni awak akan tengok muka saya lah, muka Miss Ash, okey? Okey, dan hari ini apa yang saya ingin ajar, saya ingin perkenalkan tajuk daya. Okey, so di akhir video ini apa yang awak akan belajar? Awak akan tahu apa itu daya, maksud daya, okey, jenis-jenis daya, kesan-kesan daya dan juga daya geseran. Okey. Okey, so daya. Apa itu daya? Daya adalah torakan pula. Daya adalah tolakan atau tarikan yang dikenakan ataupun bertindak kepada sesuatu objek. Okey, daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Contohnya macam tolak troli, tarik troli, tolak tangan, tarik tangan. Okey, tarik tali. Lagi apa lagi? Tolak angin. Contoh. Okey, so kita daya juga terdapat dua jenis daya yang utama, tarikan dan juga tolakan. Apa itu daya tarikan? Daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Macam kita cakap, Minah tipah ada daya tarikan dia tersendiri. Maksudnya dia ada sejenis benda yang mendekatkan orang ataupun membuatkan orang ingin mendekati dia. So daya tarikan adalah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. So kalau buat macam ni, daya tarikan. Nampak? Objek mendekati kita. Okey, daya tolakan adalah daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Daya tolakan. Kalau tengok dengan saya, nampak tak? Daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Tolakan. Macam kita reject orang. Okey. Dan kesan-kesan daya. Pertama sekali, mengubah bentuk objek. Contoh, kertas. Okey, awak kromotkan. Okey, jadi bentuk objek, bentuk kertas tersebut akan berubahlah, ataupun tin minuman. Awak krematkan dia. Okey, awak mengenakan daya terhadap dia akan mengubah bentuk objek. Kemudian nombor 2, mengubah arah pergerakan objek. Apa maksud di sini? Contohnya macam awak tendang bola. Bila tendang bola, awak kenakan daya tolakan. Dan bola itu akan mendekati awak lagi ke? Tak, bola itu akan mengubah arah pergerakan objek. Dia akan pergi berlawanan dengan ataupun sama dengan arah yang awak sepak, berlawanan dengan arah yang dia datang. Okey, nombor 3, memberhentikan objek. Daya juga boleh memberhentikan objek. Contoh, penjaga gol. Okey, orang tendang bola, awak nak tangkap bola. So kalau awak nak tangkap bola, awak kena gunakan daya tarikan ke tolakan? Yes, mesti awak kena tolak bola tersebut untuk halang bola masuk dalam gol. So awak kena kenakan daya tolakan. Sebab tu cakap memberhentikan objek. Jadi maksudnya awak kena bagi daya yang berlawanan lah. Ataupun contoh macam troli. Okey, ada orang tolak troli kuat. So apa yang buat? Awak sama ada tarik ataupun dari depan awak tolak troli itu. Maksudnya awak kenakan daya tolakan. Ataupun dari belakang awak kenakan daya tarikan untuk memberhentikan objek tersebut. Okey, nombor 4, menggerakkan objek pegun. Okey, apa itu objek pegun? Objek pegun adalah objek yang tak boleh bergerak dengan sendirilah. Maksudnya dia stand still, pegun, tak pergi mana-mana. Contoh kerusi dalam kelas. Okey, kerusi dalam kelas, dia duduk diam dekat situ. Okey, so menggerakkan objek pegun, awak nak gerakkan dia, awak tarik ataupun awak tolak. Itu maksudnya menggerakkan objek pegun. Objek pegun adalah objek yang tidak bergerak dengan sendiri. Ingat Okey, dan nombor 5, mengubah kelajuan objek. Contoh, dia boleh sama ada perlahan ataupun lajukan. Okey, contohlah untuk perlahankan. Okey, awak tolak troli.
Tiba-tiba macam laju sangat awak nak berhenti. So awak nak perlahankan, awak kenakan daya tarikan. Okey? Ataupun awak nak lajukan lagi troli. Jadi awak kenakan daya tolakkan lagi sekali supaya troli itu laju. Itu maksudnya mengubah kelajuan objek. Okey, faham? Senang kan? Okey, kemudian kita ada daya geseran. Okey, apa itu daya geseran? Daya geseran adalah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Awak kena ingat. Okey, daya geseran terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, dia adalah dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Dia mesti ada dua permukaan. Dan daya geseran sentiasa melawan arah pergerakan objek. Okey, daya geseran sentiasa melawan arah pergerakan objek. Apa maksudnya? Contoh, objek ke sini, daya geseran ke sini. Okey, objek ke sini, daya geseran ke sini. Maksudnya mestilah berlawanan. Kalau kiri, satu ke kiri, satu ke kanan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Mesti berlawanan. Okey. Okey, dan daya geseran menyebabkan objek bergerak semakin perlahan dan berhenti. Okey, sebab apa? Sebab arah daya itu berlawanan dengan arah pergerakan objek. Sebab itu dia menyebabkan objek bergerak semakin perlahan dan berhentikan objek. Sebab tu kalau perasan, kalau awak main kereta mainan, awak main kereta mainan, awak tarik, awak tolak. So kereta mainan jalan, awak rasa dia akan berhenti dekat situ ke? Takkan, dia akan terus bergerak ke tak? Dia akan semakin lama semakin perlahan dan dia akan berhenti. Itu adalah kegunaan daya geseran. So biasanya dalam exam dia akan bagi satu gambar rajah. Kalau awak tengok kat sini, okey, nampak tak arah pergerakan objek di sini dan arah daya geseran di sana. So bola ini bergerak ke sini tapi arah daya ke sana. Okey, nampak tak berlawanan? Biasanya dalam exam dia akan bagi awak satu gambar rajah. Dia suruh awak lukis arah daya geseran ataupun arah pergerakan objek ataupun kedua-duanya sekali. Okey, so poin dekat sini, ingat daya geseran. Okey, dia adalah, kalau perasan, dia adalah gabungan daripada daya tarikan dan tolakan. Tetapi dia bukan bergabung ada dua-dua. Dia bergabung dari segi arah daya tersebut. Okey, so daya geseran, awak kena ingat, daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, so ingat, so hari ni kita dah belajar daya tarikan, daya talikan. Relax cikgu. Okey, daya tarikan dan daya tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Dan dua jenis daya, kita ada tarikan dan tolakan. Tarikan adalah daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Tolakan adalah daya yang menjauhkan objek daripada kita. Okey, dan kesan-kesan daya ada 5 yang saya dah terangkan tadi. Pertama, mengubah bentuk objek. Kedua, mengubah arah pergerakan objek. Ketiga, memberhentikan objek. Keempat, menggerakkan objek pegun. Kelima, mengubah kelajuan objek. Okey, dan seterusnya kita ada daya geseran. Okey, daya geseran adalah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okey, dan daya geseran sentiasa melawan arah pergerakan objek dan daya geseran menyebabkan objek yang bergerak semakin perlahan dan berhenti. Pak, so ini adalah contohnya lah. Okey, kemudian saya ingin menerangkan pula tentang kesan-kesan daya geseran. Okey, kebaikan daya geseran, keburukan daya geseran, faktor yang mempengaruhi daya geseran. Lagi apa lagi? Cara untuk mengurangkan ataupun menambahkan daya geseran. Okey. Okey, terima kasih semua kerana menonton e-tuition. Okey, terima kasih daripada saya Miss Ash. Jangan lupa tengok video lagi satu. Saya nak terangkan daya geseran, okey?
So jangan lupa follow eTution, jangan lupa subscribe, bagi thumbs up, okay? Turn on notification kami, subscribe eTution, follow IG eTution. Nak follow IG saya pun boleh, okay? Boleh tengok dekat description bawah ni, okay? Dan jangan lupa sebarkan kepada kawan-kawan yang lain kalau awak rasa video saya ni sangat best, okay? So terima kasih semua, bye, assalamualaikum.